Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kamu semua tidak rasa macam kita ini asik berlegar-legar di dalam isu yang sama ulang-ulang tahun demi tahun. Tetapi hakikatnya kehidupan rakyat tidak juga berubah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ulas satu isu ataupun satu kenyataan yang agak berani dan juga luar biasa yang datang daripada bekas Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Dia kata cukup-cukuplah kita mempolitikkan MA63 dan kita patut fokus kepada legasi. Maksudnya apa yang kita ingin tinggalkan untuk anak cucu kita dan bukan sekadar sejarah, bukan juga sekadar tuntutan. Sebelum kamu salah faham, Shafie Apdal tidaklah menolak MA63. Dia akui yang itu adalah penting, tetapi dia berkata, kenapa kita masih sibuk debat hal MA63 sedangkan hospital kita makin daif. Anak-anak kita di pendalaman sana meninggal dunia sebab penyakit yang boleh dicegah. Dan rakyat pula terpaksa memilih sama ada ingin mengisi perut ataupun membeli obat. Sebenarnya benda ini memanglah betul. Bila dia tanya ataupun bila dia persoalkan kenapa kita masih lagi sibuk pasal MA63 sedangkan hospital hampir-hampir runtuh, dokter pun tidak cukup, dan ramai lagi yang tidak mampu pergi ke klinik ataupun hospital besar macam Hospital Queen Elizabeth. Real talk. Coba Anda bayangkan, budget kesihatan negara lebih 50 bilion ringgit. Tetapi hospital di Keningau, Nabawan, dan kawasan pedalaman Sabah masih di dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Kanak-kanak mati sebab tidak dapat rawatan asas. Tiada pakar, tiada peralatan, dan kalau ada pun jarak terlalu jauh. Sampaikan ada yang terpaksa naik bot berjam-jam ataupun jalan kaki di dalam hutan untuk mencari rawatan. Oleh itu, Datuk Seri Shafie Apdal bertanya, kemana sebenarnya duit itu pergi? Siapa yang pantau pelaksanaan dan kenapa kawasan luar bandar ini selalu terlepas pandang? Dan bila kita tanya pemimpin pula, asyik menjawab ini semua dalam rundingan MA63. Rakyat tidak hidup di dalam rundingan, rakyat hidup di dalam reality. Air tiada, jalan raya pun tiada, klinik tiada, tapi yang ada ceramah dan janji. Ironinya, orang politik menggunakan MA63 macam peluru politik. Bila sudah dekat pilihan raya, isu itu naik. Bila sudah menang, tiba-tiba senyap saja. Shafie Apdal turut berkata yang kita kena menukar pendekatan kita. Gunakan kuasa undi untuk tuntut tadbir urus yang lebih baik. Bukan lagi percaya bulat-bulat pada slogan dan juga sentimen. Dan yang paling menusuk hati bila dia cakap, ini adalah bukan pasal saya, ini pasal masa depan anak-anak kita. Kalau kita tidak ada ijazah pun, sekurang-kurangnya biarlah anak-anak kita rasa hasil perjuangan kita. Nah, saya rasa ramai pendengar-pendengar di luar sana yang boleh relate dengan ayat ini. Sebab ramai ibu bapak di Sabah ini sanggup berkorban demi anak. Tetapi kalau sistem tidak menyokong rakyat, pengorbanan itu seolah-olah menjadi sia-sia. Tambahan lagi, apa yang dia cakap semua ini bukanlah kali yang pertama. Tahun lepas pun dia ada cakap benda yang sama. Malah pada tahun 2023, dia meminta kerajaan persekutuan tunaikan janji untuk memberi royalti minyak kepada Sabah dan berikan kuasa autonomi di dalam bidang kesihatan serta pendidikan. Sebab katanya hanya rakyat Sabah yang faham keperluan Sabah. Tetapi sampai sekarang masih lagi tergantung. Pelan, tetapi hasilnya di mana? Dan yang pelik,
masa warisan memegang kerajaan pun banyak isu asas ini tidak selesai juga. Jalan raya masih teruk, masalah air pun berlarutan, bekalan elektrik terputus-putus. Jadi rakyat pun tertanya-tanya, ini masalah sistem ataupun masalah semua parti yang naik tidak kira siapa? Adakah pemimpin Sabah ini semua sudah terlalu selesa dengan status pemimpin? Bila masuk Putrajaya, senyap. Bila sudah hilang kuasa, baru mau bising. Dan kita kena ingat, rakyat Sabah sekarang bukan lagi macam dahulu. Syafi Abdal sendiri berkata yang rakyat sudah matang. Mereka tahu pasal PTI, mereka juga tahu pasal penyelewengan sumber, dan mereka tahu banyak hasil negeri ini dieksploitasi, tetapi tidak kembali kepada rakyat. Tapi tahu saja pun manalah cukup. Kalau kita terus biarkan politik terus-terusan menggunakan isu ME63 untuk memancing undi, sebenarnya kita pun sedang bersubahat. Apa pandangan Anda? Adakah Anda setuju? Baiklah, dan seterusnya sekarang ini saya ingin bertanya kepada kamu semua secara terus terang. Adakah kita sebagai rakyat sanggup teruskan hidup di dalam kemiskinan dan kekurangan sebab kita obses dengan sejarah? Jangan dulu salah paham, memang sejarah adalah penting. Tetapi kalau kita terus berdebat pasal 1963 sampai anak kita mati sebab tidak dapat ubat, itu bukanlah satu perjuangan. Minta maaf cakap, sebab itu adalah kebodohan. Memang kejam bunyinya, tetapi itulah reality. Dan satu lagi, isu ME63 ini memang penting. Tetapi kalau kita tengok ataupun kita lihat dari sudut yang praktikal, apa yang Sabah sudah dapat sejak 2022 apabila kerajaan umumkan pelaksanaan ME63 secara rasmi. Setakat ini masih banyak pengumuman tetapi pelaksanaannya masih lagi sangat perlahan. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun telah mengumumkan beberapa jawatan kuasa khas. Tetapi laporan demi laporan belum menunjukkan impak besar pada kehidupan rakyat biasa. Malah baru-baru ini pun Datuk Seri Jeffrey Kitingan pun sudah mula menegur. Katanya pelaksanaan ME63 terlalu perlahan. Sama juga dengan Parti Gagasan Rakyat Sabah yang minta agar isu ini jangan hanya jadi kosmetik politik. Jadi bukan Syafi Abdal seorang saja yang sudah mula letih. Ramai lagi pemimpin Sabah yang rasa benda ini cuma jadi bahan pameran dan bukan jalan penyelesaian sebenar. Dan ini membawa kita kepada persoalan paling panas. Adakah kerajaan negeri Sabah sekarang terlalu bergantung kepada kerajaan pusat untuk membawa perubahan? Atau sebenarnya kita perlukan rombakan total dalam cara kita memilih pemimpin? Sebab selama ini siapapun yang naik, masalah tetap lagi sama. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda semua yang tengah mendengar ulasan ini. Kalau esoklah pilihan raya negeri, adakah kamu akan mengundi atas dasar parti ataupun dasar sejarah? Atau atas dasar siapa yang boleh bawa jalan tar ke kampung kamu semua? Siapa boleh pastikan anak-anak ini tidak mati sebab tiada ubat? Dan siapa yang betul-betul faham jerih payah hidup di Sabah? Adakah kita akan terus pilih pemimpin yang bagi slogan ataupun kita pilih pemimpin yang turunkan hasil dalam bentuk klinik, sekolah, dan peluang pekerjaan? Dan akhir sekali, kita kena tanya diri kita sendiri. Legasi apa yang kita ingin tinggalkan? Kita mahu anak kita kenang kita sebab kita berjaya lawan sistem dan dapat ubah hidup mereka? Ataupun kita ingin dikenang sebagai generasi yang asyik berdebat pasal tahun 1963, tetapi gagal membawa air bersih ke rumah sendiri? Saya tahu perbualan ini memang agak berat, tetapi inilah perbualan yang kita perlu ada. Dan saya ingin kamu jawab di ruangan komen di bawah. Patutkah kita teruskan perjuangan ME63 sebagai agenda utama
atau sudah tiba masanya untuk kita ubah fokus kepada pembangunan sebenar dan juga keperluan rakyat? Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kepada channel ini Karens VMY, sebab di sini kita tidak takut untuk tanya soalan-soalan. Kita percaya rakyat Sabah berhak tahu kebenaran walaupun ia sangatlah pahit. Jumpa lagi di dalam video seterusnya dan teruskan jadi rakyat yang celik, yang berani bersuara dan jangan pernah berhenti untuk menuntut keadilan. Kita bukan rakyat kelas kedua, kita rakyat Malaysia yang mempunyai hak sama rata. Sekali lagi terima kasih kerana menonton.